Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelayar dan penonton Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Kita bersua lagi dalam program Sembang Santai bersempena dengan pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi yang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Sebelum kita teruskan segmen ini, apa kata anda dekat luar sana, cepat-cepat share program ini dengan mana-mana grup, dengan ahli keluarga, kenalan-kenalan kat luar sana, kerana kita nak menyampaikan satu perkongsian yang menarik hari ini berkaitan dengan seni awetan spesimen ular. Sebelum kita teruskan, kita cek dulu teknikal kita, mic semua dah pasang ke belum? Mic dekat sini. Jom kita pasang mic dulu. Silakan. Dekat sini mic. Okey. Alright. Okey. Baiklah para penonton yang baru saja bersiaran langsung dengan kami bawakan sekarang ini program Sembang Santai Seni Awetan Spesimen Ular, dan bersama-sama saya, sebelah saya sini adalah Encik Muhammad Hasno bin Tajuk Amal yang merupakan seorang ahli di Muzium Alam Semula Jadi. Selamat datang tuan. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi untuk menghiasi kita punya program hari ini. InsyaAllah, alhamdulillah. Okey. Baiklah Tuan Hasno, hari ini kita nak bercerita tentang apa yang ada dekat depan kita ni bersempena dengan pameran keajaiban taksodemi kehidupan abadi. Dan yang kita bawakan pada hari ini merupakan spesimen ular, dan seperti kebiasaan kita tahu ular merupakan spesies yang berbisa. Pun dah orang takut dah, apatah lagi kalau di depan saya sekarang ini merupakan king cobra dan juga spesimen yang lain pun berbisa juga. Sebelum kita teruskan, saya nak tanya dengan tuan kat sebelah saya ni. Boleh tak tuan kongsikan dengan kita, para penonton kat luar sana, ada yang hadir secara fizikal pun ada ni, dengan pengalaman yang ada di Muzium Alam Semula Jadi. Silakan tuan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir secara fizikal dan kepada penonton-penonton yang melihat secara langsung lah. Ya. Secara fizikalnya, secara dia, pengalaman saya banyak mengenai taksodemi ular ni dan taksodemi lain. Tak semestinya kepada ular saja. Ada juga kita buat benda-benda lain, contoh macam ikan, burung, dan ada pelbagai jenis lagi lah. Okey. Hari ni khusus kepada taksodemi ular. Pengalaman memang ada sikit. Cabaran setiap spesimen tu berbeza cabaran. Sama ada dia besar atau dia kecil, setiap spesimen ada keunikan dia sendiri. Ada kesusahan dia yang kita perlu tempuh. Yang penting dalam taksodemi ni sabar dan tekun. Kita kena fokus dalam buat satu tu. Sebab kita dalam melakukan apa-apa saja bidang Tuan Hasno, kita kena ada satu disiplin. Betul. Untuk membuat menjayakan satu-satu kerja yang kita buat tu. Betul tuan? Betul. Okey, kalau kita tengok dekat depan ni, kita ada 3 spesimen koleksi yang terdapat di Muzium Alam Semula Jadi. Boleh tak tuan kongsi dengan kita kalau ada lagi koleksi-koleksi lain yang terdapat di Muzium Alam Semula Jadi tu? Okey, untuk koleksi ular saja yang terdapat di muzium, kita ada 3 jenis. Daripada segi awetan basah, awetan kering seperti yang di depan kami ni, dan replika. Untuk awetan kering saja yang macam ni, ada contoh kat depan saya ni, ada 7. Ada 7. Dan untuk awetan basah kita yang dalam balang, kita ada 22 spesimen lah. 22 spesimen. Okey. Untuk replika kita ada 3. Ada 3. Dan saya tambah lagi satu, kulit saintifik. Kita ada 2. Kita ada 2 kulit saintifik. Oh, ada 2 kulit saintifik. Jadi ini sebahagian daripada koleksi yang kita bawakan dan tunjuk kepada para penonton kat luar sana, dan kepada penonton kita yang secara fizikal pun kita ucap terima kasih kerana setia menanti kita untuk menyaksikan program Sembang Santai ni. Baiklah tuan ada cerita tadi tentang cabaran. Saya tengok pun mencabar sebenarnya. Kalau saya lari dulu. Tapi tuan nak berdepan dengan spesimen ini. Saya memang respect sebenarnya bila ahli taksodemi ni dia bergelumang dengan hanyir, bergelumang dengan darah, dan juga seperti mana yang kita tengok ni, dah tentulah haiwan ini haiwan yang berbisa. Betul. Boleh tak tuan kongsikan dengan kita proses mengawet haiwan berbisa yang ada kat depan kita ni? Okey, saya ambil salah satu contoh. Contoh macam ular ni lah, ular kobra ni, ular telung ni. First kita dapat, kalau kita nak buat dia, memang kita kena pastikan bahagian bisa dia dari mana dulu. Kita kena asingkan taring dia dulu.
dan kena sapu dengan alkohol dulu. Boleh saya angkat ke? Boleh, Tuan boleh, angkat silakan. ke? Tuan angkat pun boleh. Okey. Kita nak tunjuk dekat luar sana. Okey, kita ada bahagian taring dia di depan tu. Memang kita kena pastikan dulu taring dia, kita sapukan alkohol dan kita akan benamkan taring dia, maknanya kita cucuk taring dia dekat foam. Okey. Untuk keselamatan. Sebab walaupun ular yang kita terima kebanyakannya dah mati, memang dah mati pun. Cuma kita tak tahu sama ada bisa dia masih aktif atau tidak aktif. Okey. Jadi untuk langkah-langkah keselamatan memang kita akan benamkan taring dia dulu. Memang kena benam dulu. Memang kena benam, itu langkah keselamatan. Langkah keselamatan dia. Kemudian barulah kita ambil langkah seterusnya, kita akan terbalikkan ular ni. Okey, saya tukar ular ni Okey. Kita ambil, kita akan bedah daripada bahagian bawah dia, pangkal leher. Kita akan bedah perlahan-perlahan. Kita akan skinning dia perlahan-perlahan. Hingga ke bahagian ekor. Masa dia. Masa bedah pun kita skinning pun kita kena hati-hati sebab bisa masih ada. Masih ada lagi. Cuma kita tak pasti sama ada dia aktif atau tidak. Okey. So kita kena hati-hatilah. Okey. Bila dah siap skinning pun kita ada peralatan skinning dia, fish scraper. Pelan-pelan sebab cabaran bila skinning ni tu saya cakap nak kongsi dengan para pendengar semua, penonton semua. Pelan-pelan sebab kita elakkan koyak. Okey. Takut kulit dia koyak ni. Kalau kulit dia koyak akan tambahlah cabaran baru. Ya, betul. Okey. Bila sebut pasal bisa ni, kita ada kat depan ni, ini boleh dikatakan spesimen yang dewasa jugalah. Dewasa. Adakah kandungan bisa ular kecil yang baby tu dengan yang dewasa ni sama kandungan dia? Sama saja. Memang sama. Sama. Jadi harus kita elakkan terlebih dahulu. Memang kita kena elakkan. Kalau tengok dekat depan ni, ini menarik ni. Sebab bila kita tengok ular, bukan senang seperti kebiasaannya ular ni dia akan depend diri dia dengan keadaan memanggung kepala. Ya, betul. Tapi bagaimana tuan bentukkan keadaan spesimen yang sedemikian ni? Okey, masa kita dah skinning body, kita dah keluarkan dia punya kulit semua, kita akan ambil ukuran dulu terlebih dahulu. Okey. Biasa macam ular tedung ni, bahagian kepala ni dia ada kelebaran dia tu. Jadi kita kena hati-hati sikit lah masa tu. Hati-hati. Dan masa kita nak buat body tu, kita dah kena buat rujukan lah. Maknanya dengan ular yang hidup ni macam mana keadaan dia. Kita kena banyak pengamatan. Tengok. Jadi sebelum proses awetan tu dibuat, makna kata kena melalui proses dokumentasi dia dulu. Ya, betul. Kita tidak dengan suka-suka semondong-mondong boleh terus buat. Kita kena ada pemerhatian, dokumentasi. Maknanya penyelidikan sikit. Kena rekod dululah dia punya panjang je, berat kita dia. Kita kena ukur. Selepas skinning tu, kita akan keluarkan body yang asal tu. Masa keluarkan body asal tu, kena berhati-hati. Sebab kandul bisa masih ada. Masih ada lagi. Dan kita keluarkan, kita ambil ukuran lah menggunakan caliper daripada bahagian kepala sampai ke bahagian ekor. Sampai bahagian ekor. Sebab besar badan dia memang berbeza. Kalau kita tengok dekat depan ni, ini memang dah familiar lah. Orang pun tahu dekat luar sana, yang memanggung kepala ni, mengembang kepala ni merupakan ular tedung. Ular tedung saja ada berapa jenis sebenarnya kategori dia? Ular tedung saja ada 3 kategori. 3 kategori? Seperti macam tedung senduk, tedung selar tu. Okey. So memang menarik sekali. Saya tengok ni memang dah berkilat dah ular ni. Seperti baru saling kulit saya tengok Okey, selain pada ular ni, yang di luar sana, yang dekat sini pun nak tahu dua lagi spesimen ular ni. Ular apa dua lagi ni tuan? Okey, kalau ni satu dia panggil pit mangrove. Ni maknanya ular kapak. Ular kapak. Dan yang ini ular katam tebu. Ular katam tebu. Kita akan keliru di antara ular katam tebu dengan ular ponti tadi, yang ular biasa tu. Orang selalu buat pet apa semua untuk ular katam tebu ni yang berbisa lah. Yang berbisa. Maknanya yang selalu dibuat pertunjukan tu ular punti. Ular punti. Yang dimasuk dalam mulut apa semua. Jadi dia bukan tak berbisa, bukan. Jangan dibuat yang ni tuan. Bukan ketam tubuh. Bahaya tuan. Okey, nanti kalau buat yang ni kena standby ambulans tuan. Standby tu manalah tahu tiba-tiba tersilap kan. Bahaya tuan. Tersilap capai bukan ular punti tapi ular ketam tebu. Daripada perbezaan ular punti pun kita boleh tengok dia punya stripe kat sini pun berbeza. Berbeza kan. Ular punti dia lebih kecil stripe kuningnya ni. Okey, dia lebih kecil. Okey. Satu-satu proses yang dijalankan ke atas spesimen ni mengambil masa berapa lama tuan? Biasa satu spesimen akan mengambil masa 4 atau 5 hari. 4 atau 5 hari. Selepas kita macam tadi, selepas kita dah keluarkan kulit dia, kita harus cuci dulu kulit dia, kita sapu dengan boraks terlebih dahulu. Okey. Lepas tu kita akan ada proses alum tanning. Kita rendam kulit tu dalam alum tanning. Berapa lama tempoh masa dalam alum tanning ni bergantung kepada saiz spesimen
dan berapa banyak spesimen yang direndam. Berapa banyak spesimen direndam lah. Biasa kalau tempoh dia dalam 12 jam paling lama, paling cepat pun 2 jam. Paling cepat 2 jam. Kalau macam besar ni dalam 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam macam tu lah prosesnya. Dalam ni. Dan satu-satu spesimen koleksi ni pula, adakah satu spesimen ni hanya dibuat oleh seorang individu ataupun secara berpasukan? Tak semestinya. Kita kerja berpasukan. Ada yang berpasukan, ada yang individu. Tengok pada kadar spesimen yang kita ada. Kadar spesimen. Kalau kita tengok tuan dekat depan ni ada antara peralatan yang digunakan. Okey, boleh tuan ceritakan sikit ini kegunaannya untuk apa? Ini kita panggil fish scraper. Ini lebih kan untuk mengikis lemak. Lemak? Lemak daripada ular. Ular pun ada lemak. Ada juga? Ada. Kita kena kikis lemak. Dia kena pastikan kulit dia betul-betul kulit saja. Tak ada tinggal kesan-kesan lemak dan daging yang melekat pada kulit tu lagi. Nak pisahkan antara kulit dengan daging dan juga lemak tadi. Anda kata kalau tertinggal lemak tu, kita kena kikis sikit-sikit. Kikis sikit-sikit. Masih kikis sikit. Ni merupakan scraper lah. Ya, scraper, fish scraper. Ni bukan scraper yang macam kita tengok dekat hardware tu selalu. Bukan tuan. Ini lain. Berbeza sikit. Berbeza. Okey. Mereka ni juga boleh diumpamakan seperti forensik di bahagian bedah di hospital dan sebagainya. Mereka ni lebih kepada untuk menjalankan taksidermi ke atas spesimen haiwan, binatang dan sebagainya. Ini antara kepakaran yang kita ada di Muzium Alam Semula Jadi di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Dan alat ni seperti kebiasaan lah, kita pernah tengok ni yang ni. Vernier caliper. Ini kita nak ukur Ya, ukur kepala dia. Mana kita ukur macam ni tuan Betul. Nak dapatkan saiz kepala. Saiz kepala dia. Saiz badan. Okey. Alright. Kita tengok dekat sini juga spesimen yang ada ni, adakah ia juga perlu menjalani proses mewarna ke atas badan tersebut? Setiap spesimen yang kita buat, tak kira kecil atau besar, kita perlu warnakan. Perlu warnakan. Kecuali kalau spesimen tu berbulu. Kita tetap kena warnakan sebab selepas kita buat proses tanning apa semua, dia akan pudar warna dia. Akan pudar. Ya, akan pudar. Macam ni kita nampak berkilat ni diletakkan apa pula ni? Okey, selepas kita dah warna semula, kita akan coating dia. Coating dia bertindak bagai satu lapisan inilah untuk awet dia. Untuk awet dia. Kita guna clear coating saja. Kalau ditengok daripada jauh macam ada isi kat dalamnya. Tapi kalau saya sendiri sentuh sekarang ni, lembut je badan dia. Okey. Ada apa dalam badan ni sebenarnya? Dalam badan ni sebenarnya dibuat daripada Etaform. Etaform. Okey. Proses nak buat badan ni memang kita kena teliti betul ukuran dan bentuk badan tu lah. Maknanya kita kena guna sandpaper, kita gosok Etaform tu. Sebabnya nanti bila kulit ular ni dah kering, dia alami proses kering, dia akan mengecut ikut body dia. Dia akan mengecut ikut. Dia akan ikut badan yang kita buat tu. Misalnya kata kalau macam kita guna jerami ni, cara lama kita guna jerami. Kalau kita tak balut betul-betul badan dia ikut saiz dia, dia akan jadilah macam ni. Ada yang besar, ada yang kecil. Dia buat tu, dia kulit ni dia akan mengecut. Nasihatnya kita uran tu penting untuk buat spesimen ular. Ini jerami yang digunakan untuk badan spesimen ni lah. Ya, badan spesimen. Macam yang ini Etaform lah. Etaform. Macam dua lagi ni? Yang ni foam, yang ni jerami dan yang ni Etaform. Ini menggunakan jerami. Yes, jerami. Ini kalau saya picit kuat lagi ni, rasa rosak ni Jadi kena berhati-hati juga walaupun spesimen ni semua dah menjalani proses awetan, taksidermi, tapi kita kena handling dia pun berhati-hati juga betul. Sebab ini mastermind koleksi yang kita ada. Jadi kita kena hargailah dia. Kena hargai. Handling amat penting lah. Dekat depan saya ni pun ada body, tapi body ikan apa body, yang tuan cuba nak ceritakan ni sebenarnya? Ini salah satu foam yang kita guna untuk buat badan ular lah. Sebab daripada dulu teknologi tu tak sampai. So sekarang kita dah berubah. So daripada jerami kita dah berubah kepada foam. Ni yang latest lah. Ini yang latest lah. Macam spesimen ni, adakah spesimen yang telah mati yang kita awet semula ke macam mana? Kebanyakan kami dapat spesimen semua yang dah mati. Semua yang dah mati. Jadi kita buat baliklah proses taksidermi tu. Kita buat balik proses taksidermi satu persatu daripada mula sampai ke habis. Haiwan kita nak, saya bukan sedang nak berjumpa dengan kawan saya lah juga ni, tapi masing-masing ada komitmen masing-masing. Jadi inilah peluang saya nak bertanya banyak dekat beliau ni. Tuan Hasno sendiri, selain daripada ular ni, apakah haiwan yang paling besar Tuan Hasno pernah terlibat untuk menjalankan proses taksidermi itu sendiri?
saya belum berasa lagi buat haiwan yang besar-besar. Okey. Belum. Paling besar pun rusa, itu pun melibatkan tulang, artikulasi. Rusa tu kira besar lah tu. Sekecil-kecil haiwan mestilah serangga. Tapi rusa ni memang besar lah. Itu pun melibatkan artikulasi lah. Artikulasi ni bermaksud? Lebih kepada tulang. Tulang. Tulang, dan kita bersihkan daging dia apa semua, kita ambil tulang tu. Okey. Kita periksa, kita cantumkan. Semula. Dia macam kalau spesimen ular ni juga, adakah dijalankan juga proses untuk mendapatkan spesimen yang berbentuk artikulasi tu juga? Okey, biasa kalau macam ular ni kita boleh dapat seekor ular, kita boleh dapat 2 spesimen lah. Dua spesimen. Ni yang awitan yang kering untuk dia punya badan. Tulang kita tak boleh asingkan satu lah. Okey. Kalau tak silap saya lah, dalam pameran ni pun memang ada artikulasi tulang ular, betul? Ada satu, yang ni, ular katam tebu ni. Katam tebu ni lah. Maknanya body dan kulit dekat sini, tulang dia dah terpisah. 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 Memang kita bawa keluar. Bila kita bawa keluar, biasa kita skinning tadi, kita memang bawa keluar terus badan dia. Kepala dia, tengkorak kepala dia, semua kita keluar. Sebab tu bila kita mengendalikan haiwan yang berbisa macam ni, kita perlu berhati-hati. Dan kalau boleh, dinasihatkan jangan buat sorang-sorang lah. Biar ada supervisor ke atau apa ke. Ada rakan untuk memantau. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita tak sedar. Kadang terlepas pandang benda tu, berhati-hati ya. Memang berbahaya lah. Untuk walaupun haiwan ni telah pun mati, tapi kandungan bisanya tetap ada lagi dalam tubuh spesimen tersebut. Jadi kalau kata macam Cik Asno tadi berkongsi dengan kita, beliau pun akan buat taxidermy ni bersama dengan rakan. Jadi untuk jadi pemantau. Ya, betul. Baiklah para penonton kat luar sana yang mana baru menonton sekarang ni, kita sedang bersiaran langsung dalam program Sembang Santai berkenaan dengan seni awitan spesimen ular. Bagi yang anda kat luar sana, cepat-cepat share, belanja kami share, dan kami sangat menghargai dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda kat luar sana kerana sudi tekan butang share untuk berkongsi dengan anda dekat luar sana lagi ramai-ramai berkenaan dengan program yang kami jalankan dari semasa ke semasa ini. Baiklah tuan, saya nak tanya banyak lagi ni sebenarnya. Boleh, insya-Allah saya boleh jawab. Tapi insya-Allah lah kalau tuan boleh jawab lah. Kalau tuan boleh jawab lah. Kalau bukan kepakaran saya, saya mohon maaf. Tak apa, kita tanya yang berkenaan. Okey. Dari segi untuk membuat spesimen ular ni, adakah ular ni juga berbau hanyir, darah dia pun mungkin juga mengganggu emosi tuan ke, macam mana ke? Yang boleh saya kongsikan pengalaman saya bersama semua, memang mula-mula saya masuk unit taxidermy ni memang mengganggulah sikit. Tak biasa. Tapi bila makin lama dia makin minat. Makin lama sebab benda ni mencabar. Saya suka benda yang mencabar. Makin lama makin minat. Memang benda ni berbau. Sebab kita main dengan bangkai yang dah mati. Kita tak tahu berapa lama dia mati. Dah berapa hari kita tak tahu. Memang kita tak tahu. Memang berbau. Kalau saya belum tentu lagi, saya sendiri pun kan belum tentu lagi. Tapi mana tahu jika ditugaskan di bahagian ni kan, kita kenalah menempuh cabaran kan. Betul. Tapi adakah tuan sendiri pun terbawa-bawa taxidermy yang dijalankan kat atas haiwan ni balik ke rumah? Termimpi-mimpi ke apa ke? Alhamdulillah buat antara waktu ni belum lagi termimpi. Belum lagi lah. Jadi ini adalah amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Jabatan Muzium Malaysia melalui Muzium Alam Semula Jadi. Maknanya semua spesimen yang ada ni perlu dijaga rapi ya. Ya, betul. Mana selain daripada melalui proses taxidermy ataupun awitan ni, dari segi penstorannya pun kena jaga semua. Penting. Dari segi apa tu, suhu ke macam mana? Daripada segi suhu, kelembapan dia, kena pastikanlah tak lebih daripada dia punya tahap 50 hingga 60. Okey, macam ni kalau kita simpan dekat store tu, ada dia punya rak-rak yang tertentu lah. Ada rak-rak dia yang tertentu. Dari segi kalau kata spesimen ni juga Tuan Hasno, apa yang selalu ada dekat tagging haiwan tersebut? Okey, biasa setiap spesimen yang kita buat kita akan tagging. Pertama yang kita akan tagging, kalau macam spesimen ni, kalau kita pergi field, kita pergi kerja lapangan, dan kita tahulah kita pergi kerja lapangan. Kalau macam bagi orang, macam orang derma ke orang bagi, kita tulislah nama siapa yang bagi, lokaliti dekat mana. Macam dia datang MDA Serah, kita tanya dia dulu dekat mana jumpa. Contoh kalau dia jumpa Ampang, contoh dia berampang lah lokaliti dia. Maknanya sumber perolehan spesimen tersebut kita kena tahu, dan kita kena date lah tarikh dia bagi tu. Okey. Part penting kat situ. Dari segi penjagaan spesimen ni pula Cik Hasno, Tuan Hasno,
adakah dijalankan secara rutin, berjadual dan sebagainya? Kita secara rutin. Secara rutin Setiap hari kita akan pantau koleksi kita. Akan pantau koleksi lah untuk melihat sama ada kondisinya baik atau tidak. Andai kata ada spesimen yang telah melalui proses yang memerlukan rawatan dan sebagainya, dan kita akan ambil, kita akan isolate dulu. Kita kena pasti dulu. Tahap mana kerosakan dia, sejauh mana kerosakan dia, apa punca kerosakan. Macam dia kerosakan ni banyak jenis. Kalau kena makan dengan serangga ke, sama ada dia berkulat. Dia ada, setiap tu ada cara-cara untuk merawat dia. Kita tengok spesimen dekat depan ni, ular yang berbisa. Memang dikenali ramai seperti tedung selar kat depan ni kan. Tapi bila dah jadi bangkai, dah tentulah serangga-serangga perosak pun dah tak takut ke dia. Semut lah, lalat dan sebagainya. Dan dari segi haiwan lain pula, Tuan Hasno, apa yang terdapat dalam galeri pameran yang kita bawakan kepada anda sekarang ni, apakah haiwan yang agak rare yang ada kat sini yang boleh Tuan kongsikan dengan mereka kat luar sana? Haiwan yang agak rare dalam pameran kita ni, contoh macam burung cendrawasih dan badak Sumatera lah. Badak Sumatera tu dah pupus dalam negara kita lah. Memang tak ada langsung lah. Yang ada kat kita tu pun agak rare, berusia dah hampir 120 tahun. 120 tahun? Dia dah awet tahun 1901. 1901? Ya, orang yang terdahulu daripada kita. Lama tu. Saya pun tak lahir lagi. 1901. Rasanya semua yang ada kat sini pun tak lahir lagi ni. Kalau lahir tu ajaib lah, manusia yang tertua kat dunia tu. Sama usia dengan badak tu. Okey, selain daripada badak tu, ada apa lagi yang agak rare kat sini? Ada spesimen bersayap ke apa ke? Selain daripada tu, kita ada burung cendrawasih dan kita ada burung-burung lain lah. Burung-burung lain lagi lah. Kita ada burung helang, pelbagai burung. Pelbagai lagi nak lah. Tahu kena datang dulu pameran taksidermi. Nak tahu kena datang lah kat sini kan. Okey, selain daripada tu Tuan Hasno, ada tak pihak-pihak luar, agensi-agensi luar berhubung dengan Muzium Alam Semula Jadi bagi mendapatkan rujukan, meminjam spesimen dan sebagainya sepanjang Tuan berkhidmat? Banyak. Terdapat agensi luar, terdapat muzium-muzium negeri, dan terdapat juga pihak-pihak luar yang datang untuk minjam. Jadi kami bagi berunding dululah dengan pegawai atasan kami. Okey. Yang paling terkini, ada ke muzium luar ke agensi yang meminjam? Ada agensi luar, ada 2 agensi. Saya tak pasti mana, tapi ada 2 agensi yang cuba berhubungan kita lah untuk berkolaborasi. Jadi antara kerjasama yang kita berikan lah kepada mereka. Kita akan beri. Jadi perlu melalui proses-proses tertentu. Proses tertentu. Syarat dan peraturan yang ditetapkan. Betul. Tadi saya masuk dalam galeri ni pun saya ada tengok, saya tak pasti dia punya burung ataupun ayam, tapi saya tengok ayam pegar. Ayam pegar. Yang tu pun saya tak pernah tengok sebelum ni. Saya sendiri pun tak pernah tengok, tapi melalui kajian yang ada, pembacaan yang ada, dah pupus apa? Hampir pupus. Okey. Selain daripada Tuan Hasno yang menjalankan proses taksidermi di Muzium Alam Semula Jadi ni, rakan-rakan lain yang terlibat dalam ni seperti siapa tu yang berada di sebalik tabir lah yang untuk menjalankan kerja-kerja ni? Kebanyakannya termasuk yang sebelum-sebelum ni pernah live sebelum ni, macam Cik Ali, Cik Ridwan dan Cik Nizam. Ada lagi beberapa orang kaki tangan lain. Biasa kami setimbul apa-apa hal pun buat, kita akan duduk bersama, bincang bersama benda tu. Apa spesimen yang kita nak buat, apa yang ni, sebab kita timbul. Memang timbul benda tu. Kalau andai kata kita pergi ke repository ataupun store koleksi ni, mesti ada banyak lagi koleksi kat dalam tu. Banyak sebab dia Muzium Alam Semula Jadi dia tak terhad kepada koleksi haiwan saja. Dia ada serangga, dia ada botani dan dia ada geologi. Okey. Serangga tu zoologi lah. Memang zoologi lah. Baiklah, kita nak kembali. Kita dah cerita tadi tentang pengalaman, repository dan sebagainya. Kita tak nak lari jauh daripada tajuk kita, seni awetan spesimen ular ni. Kita balik kepada spesimen yang ada kat depan saya ni sekarang ni. Kalau saya tengok sini, lidah dia ni, kebanyakan spesimen yang kita awet, lidah dan mata kita akan gantikan. Memang ganti? Kita akan buat palsu lah. Memang palsu. Macam apa-apa part macam ni kita buat daripada plastik.
Oh, daripada plastik. Daripada plastik. Macam mata ni daripada pin lah. Pin hitam ni. Dan kita kena warnakan dulu pin tu. Ikut warna mata yang asal. Warna asal. Bila kita buat spesimen ni, kita akan cuba sedaya upaya untuk nampak macam asal. Kita akan kembalikan dia macam nampak hidup. Macam nampak hidup benda tu. Yang kata bisa yang terdapat dalam badan ular ni, saya rasa lah mesti hotspot dia kawasan ni ya. Ya, betul. Jadi bisa tu dikeluarkan lah semua. Dikeluarkan. Dan itu dibuang masa terus. scanning tadi memang kita buang terus lah. Memang buang masa terus. Kita akan masuk dan kita buang terus. Adakah disimpan ataupun dibuang terus? Buang terus. Memang buang terus. Buang terus. Kami sendiri pun tak berani nak. Dilupuskan terus lah. Ya, dilupuskan terus. Yalah, bahaya benda tu kan. Ini kalau masuk ke hutan ni, ya ini ular kapak ni kan. Viper Viper. Mangrove viper. Viper ni dia bukan memanggung kepala Dia tak. Dia ke tepi macam tu. Yes. Dia jenis mematuk macam tu. Mematuk. Seperti kebiasaannya dia ada dekat dahan-dahan pokok Saya tak arif bahagian yang dia punya habitat dia. Habitat dia saya tak berapa arif sangat. Jadi kena rujuk kepada mereka yang pakar lah, yang berkenaan, mungkin perhilitan mereka lebih arif tentang tu. Dan Cik Hasno sendiri berkongsi pengalaman dengan kita tentang apa spesimen yang telah beliau jalankan taksidermi ataupun proses awetan tu sebenarnya. Kalau tengok ular ni taklah berapa panjang tuan ya? Ya, betul. Memang tak berapa panjang. Okey, ini lebih kurang ada 1 meter Lebih kurang 1 meter. Lebih kurang 1 meter. Kalau kita luruskan badan dia dan semeter lebih sikit. Okey. Ini spesimen yang dah ringan. Kalau kata yang asal masih bangkai, adakah dia lagi berat daripada ni? Berat sikit daripada ni. Memang berat sikit. Memang lah. berat. Sebab dia masih ada lagi anggota dalam badan dia. Okey. Tambah kita simpan dia dalam peti sejuk, dia masih ada lagi darah-darah dia semua masih ada. Okey. Orang selalu cakap tentang hempedu ular lah apa semua tu, itu memang dikorek buang lah. Korek buang. Memang buang terus. Kalau macam tadi macam kita masa kita scanning tu, kalau kita dah decide awal masa sebelum kita nak buat spesimen ular ni, kita dah tentukan kita nak ambil ke tak nak ambil tulang dia ni. Kalau biasa kita ambil, anda masa tu kita dah asingkan tengkorak dia dan sama tulang belakang dia kita asingkan keluar. Masa kita nak split yang daging nak buang daripada tulang dia tu, masa tu cukup kritikal. Itu kita kena berhati-hati. Hati-hati sebab yang tu. bisa dia masih ada. Kita tak tahu bisa dia masih aktif atau tidak. Mungkin yang pakar lagi boleh mengetahui yang mana jantan, yang mana betina. Ya. Kalau kita tengok filem P. Ramlee ke tu kan, dia P. Ramlee pun Allahyarham Tasri P. Ramlee pun dah cakap dalam satu teka-teki tu kan, yang manakah itik jantan, yang manakah itik betina. Mestilah mereka yang pakar di Muzium Alam Semula Jadi ni mesti tahu juga yang mana jantan, yang mana betina. Betul tuan ini adalah kepakaran mereka, dan mereka pun boleh kita gelarkan mereka antara orang SME, Subject Method Expert sebenarnya. Mereka memang expert buat kerja-kerja ni. Adakah tuan sendiri dapat kursus daripada luar ataupun pengamatan perkongsian ilmu daripada kaki tangan yang lama? Buat sementara waktu ni saya mendapat perkongsian ilmu daripada kaki tangan yang lama. Yang lama. Ya. Mereka pula dapat daripada mana tu tuan? Daripada luar negara. Luar negara? Ya, betul. Okey. Ada American Institute Taxidermy. Maknanya pihak muzium hantar mereka untuk mendalami lagi tentang pengajian ataupun proses taksidermi itu dijalankan. Betul. Saya nak mencelah sikit boleh Cik Suri? Boleh, tak ada masalah. Okey, saya tambah sikit. Lepas kita kulit dia kita rendam dalam sodium, dalam alum tanning. Lepas tu kita kena neutralkan dulu. Neutralkan dulu kulit dia sebab dia dah rendam dalam ni untuk alum tanning tu, kita kena neutralkan dulu. Selepas kita alat neutral dia, biasa kita guna sodium, garam dan air 1 liter. Okey, dengan sukatan yang tertentu lah. Yes, kita neutralkan dia selama 30 minit sebelum kita basuh lagi sekali dalam air biasa, and then kita keringkan dalam suhu bilik. Bila masa kita dah keringkan dalam suhu bilik, selepas tu kita akan masukkan dalam body yang kita buat lah. Okey. Ruang masa kita buat body tu selepas masa kita tanning tu. Kita rendam kulit tu dalam tanning tu, dan dalam masa itulah kita ambil masa untuk buat dia punya badan tiruan. Pada masa itulah dibuat untuk badan tiruan tu. Memang menarik lah, memang menarik. Ini orang kata spesimen yang kecil lagi ni ya. Andai kata ular sawa ke, ular sawa pun ada dalam pameran ni ya. Ada dipamerkan. Ada. Kalau nak tengok kena berkunjung sendiri ya, tengok depan mata sendiri.
spesimen iaitu ular sawa yang dipamerkan di dalam pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia. Pameran ini akan berlangsung sehingga 18 Mac 2022. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda merancang perjalanan anda, merancang percutian anda, tak tahu nak ke mana. Tengok-tengoklah jadual, apa kata jomlah kita melawat ke muzium kan. Selain daripada muzium negara yang berada berhampiran dengan pameran ini, Cik Asno, kita ada lagi Muzium Alam Semula Jadi pula. Muzium Etnologi Dunia Melayu. Tersasul pula saya kan. Tengok ular kat depan ni kan. Walaupun dah mati. Lepas tu kita ada pula Muzium Seni Kraf Orang Asli. Etnologi Dunia Melayu. Kita ada pameran bersebelahan dengan taksidermi ni iaitu pameran Kuasa Emas yang sedang berlangsung. Tarikhnya pun sama juga sehingga 18 Mac. Ya, betul. Kita ada satu lagi pameran dekat dengan pentas di dataran Muzium Negara. Alat-alat muzik. Dalam tu boleh tengok kita ada satu alat muzik dekat situ tahun 1998 yang menjadi sejarah sukan Commonwealth. Nak tahu apa dia? Kenalah berkunjung, tengok. Kalau saya sebut sini, alah, dia dah sebut dah, host dah sebut dah, tak syok lah kan. Saya pula berceloteh panjang ni kan. Orang nak dengar Tuan Hasno bercerita pasal ular ni. Okey, kita tengok watercolour ni. Ini macam zaman sekolah je ni, Cik Hasno. Yang ini lain sikit. Yang ini watercolour yang ni lain sikit sebab dia berasaskan ni. Ini bukan yang guna masa Darjah 5 ke apa? Tak sama. Tak sama kan? Oh, ini memang special punya lah. Special punya kita untuk warnakan haiwan lah. Spesimen yang kita dah awet. Maknanya watercolour ni boleh digunakan untuk spesimen lain juga? Ya, boleh. Seperti ikan. Boleh. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kat luar sana, sebelum ni pada minggu lepas kita dah bercerita tentang spesimen ikan. Jadi watercolour ni jugalah yang digunakan? Boleh. Okey. Adakah ia diwarnakan terus ataupun ada campuran air juga? Masih ada campuran. Campuran jugalah. Menggunakan berus seperti biasa. Ya, berus seperti biasa. Menarik. Jangan pula ada yang untuk membuat lukisan pula nanti kat luar. Tapi kalau ikut kreativiti masing-masing, manalah tahu kan. Okey. Boleh saja sebenarnya. Boleh saja. Okey, dia tulis sini Malay Acrylic Colour. Mary Acrylic Colour. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Satu lagi dah lost. Mungkin dah habis, bukan lost, dah habis. Okey. Ini yang digunakan untuk merendam ni tadi ya, tuan? Kita gunakan untuk sukatan. Ini dia punya yang bahan-bahan digunakan lah, kawan dia. Berus dia. Okey. Ini lagi satu lupa kita nak tunjuk tu, jarum jahit. Macam saya untuk ular macam ni, saya suka guna jarum yang melengkung. Keluarkan terus. Senang. Untuk jahitan senang. Okey, macam mata kail je. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan tak juga. Okey, itu disambutnya oleh Tuan Hasno. Okey. Ini memang untuk jahit dia punya jahit kulit di bahagian bawah. Di bahagian bawah lah. Di bahagian bawah ular ni. Ini memang yang tadi Tuan Hasno ada cerita, memang sepanjang-panjang ni lah dibuka. Sepanjang-panjang ni daripada mula bawah leher ni sampai ke hujung ekor. Ya, sampai ke ekor. Okey. Takut nanti ada orang kata pula, alah ini ular getah ni beli kat pasar raya kan. Beli RM10 je ni. Padahal ini spesimen yang betul ni diawet semula. Silap saya tak pergi beli tadi kan. Saya gantikan dekat sini kan, pergi cari kat pasar raya kan, RM5, RM10 letak kat sini. Ada juga orang pernah tanya dengan saya, kenapa perlu kita belah sampai bawah? Sebabnya kita tak boleh nak tarik keluar sewenang-wenangnya kulit dia tu, ada punya isi tu. Sebab dia masih melekat. Jadi itu yang ambil kita kena bedah sampai bawah tu. Sampai ujungnya. Sampai ujung. Dan itu yang saya cakap, setiap spesimen ada cabaran dia. Macam ular ni, cabaran dia kita jahit sampai ke pangkal yang paling kecil, bahagian ekor dia. Itu dia punya cabaran. Okey. Manalah tahu dengan perkongsian pada hari ini ada agensi dekat luar sana berminat untuk berhubung dengan Muzium Alam Semula Jadi bagi mendapatkan khidmat nasihat khususnya tentang proses taksidermi ini. Saya bagi pihak muzium memang kita mengalu-alukanlah untuk mereka kat luar sana menjalankan rujukan
dengan pihak Muzium Alam Semula Jadi. Ya, betul. Sebagaimana apa yang kita ada, kita kongsikan dekat mereka kat luar sana. Dan saya juga dimaklumkan oleh kaki tangan yang sebelum ni, mana otai-otai orang kata, mereka pun ramai juga yang telah mendapatkan khidmat nasihat mereka. Betul. Semasa Muzium Alam Semula Jadi ini dinamakan ilmu kejadian pada masa tu. Banyak guru-guru sains apa semua datang masa tu, memang menjadi rujukan pada masa tersebut. Okey, inilah perkongsian seberingkas tentang seni awitan spesimen ular yang telah diterangkan, dikongsikan oleh Encik Muhammad Hasno bin Tajuk Amar, yang merupakan seorang kaki tangan yang juga boleh dikatakan pakar nanti, pakar. Sebab bukan senang nak buat benda ni memerlukan ilmu juga di Muzium Alam Semula Jadi. Ada ramai lagi yang kita akan bawakan kepada anda kat luar sana dengan pelbagai tajuk lagi, bersempena dengan pameran yang sedang berlangsung di Galeri 2 Jabatan Muzium Malaysia ni. Jadi kita dah cerita pada awal segmen dulu Tuan Hasno, kita dah cerita tentang artikulasi tulang. Betul. Lepas tu kita dah cerita tentang spesimen burung. Kita dah cerita tentang spesimen ikan. Kita dah cerita hari ni tentang spesimen ular. Ada lagi spesimen lain yang kita nak cerita? Boleh Tuan Hasno? Tapi kita bagi part masing-masing nanti. Kita bagi peluang untuk berkongsi pengalaman, InsyaAllah, dengan mereka kat luar sana. Boleh. Okey. Baiklah Tuan Hasno, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan sama-sama atas perkongsian yang telah diberikan kepada mereka kat luar sana. Mereka yang ada dekat sekeliling ni pun tadi, ni masih ada lagi ni. Masih ada lagi menanti untuk melihat perkongsian yang telah kita bawakan pada hari ini dalam program Sembang Santai bersempena dengan pameran keajaiban taksidermi kehidupan abadi. Tuan Hasno, kita ni ada tagline dalam muzium ni. Kita nak tinggalkan para penonton kat luar sana. Baiklah, para penonton kat luar sana, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti program dan aktiviti permuziuman anjuran Jabatan Muzium Malaysia. Sila like, follow dan share segala aktiviti yang kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan anda juga boleh melayari website Jabatan Muzium Malaysia, iaitu www.jmm.gov.my, kerana kami sentiasa akan memberikan kepada anda pelbagai bentuk pameran, pelbagai bentuk program yang anda juga boleh sertai. Bukan saja dengar, mana tahu sertai dapat hadiah. Saya tak janjikan, tapi manalah tahu benda tu ada, anda merupakan pengunjung, pelawat ataupun peserta yang bertuah. Dan sentiasa juga mengikuti Facebook muzium-muzium di bawah Jabatan Muzium Malaysia, seperti Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu, Muzium Seni Kerah Orang Asli, dan juga muzium-muzium lain. Banyak saya nak sebut, 20 buah muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan saja Muzium Negara. Orang selalu sebut Muzium Negara, Muzium Negara. Ya, Muzium Negara adalah muzium utama kat Malaysia. Tetapi di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia, kami ada lagi 19 buah muzium lagi untuk anda lawati di seluruh negara khususnya. Cik Hasno, kita tinggalkan para penonton kat luar sana. Kita ada tagline. Para penonton kat luar sana, jom kita hayati sejarah dan budaya negara kita dengan tagline Muzium kita, Tamadun kita. Jumpa lagi.